الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Muka surat 13. Muka surat 13. Dan suatu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata bahawasanya bersabda ia, yakni bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila bertaubat seorang hamba kemudian maka mati ia, maknanya dia ni kaki minum arak. Cerita dia, kita masih berada dalam bab majaa fi syaribil khamr, iaitu bab yang pada menyatakan orang-orang yang minum arak, apa kesan dia, apa uqubah ataupun denda, hukuman yang akan dikenakan ke atas orang yang minum arak. Dia tahu kata minum arak ni satu benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Minum arak ni, pasal apa yang Allah Ta'ala larang minum arak ni? Pasal apa? Pasal antara dia boleh merosakkan akal pemikiran. Yang ni yang tuan-tuan dalam Islam disebut sebagai maqasidus syariah. Maqasid syariah, tuan-tuan duk dengar kan, maqasid syariah. Negara kita pun sebelum daripada ni pun berapa banyak dah Perdana Menteri duk sebut maqasid syariah, maqasid syariah tu. Maksud maqasid ni apa? Maksud dia menjaga ataupun tujuan syariah, tujuan agama ni bagi syariat kat kita ni ada sebab. Yang tu masuk maqasid. Nak bagi faham maqasid tu adalah maksud. Maksud ni tujuan syariat. Tu maksud macam tu. Tujuan syariat. Tujuan syariat, tujuan Islam bagi kat kita buat hak ni, buat hak ni, apa semua ni, ada 5 perkara kita nak kena jaga. Yang ni cerita di luar lah, nak bagi tuan-tuan faham. Kadang kita duk balik kata apa pasal dia ni duk sebut maqasid syariah, benda apa maqasid ni? Buat keluar zakat ke? Yang tu kan, kita tak faham. Maqasid ni adalah jamak daripada perkataan maksud. Maksud ni nak bagi faham maksud. Kita duk sebut tu. Sebenarnya orang Melayu ni dengan bahasa Arab ni memang dah biasa dah kita duk guna. Kan? Maksud yang tu bahasa Arab. Apa maksud hang? Apa tujuan hang? Apa niat hang? Tu maksud. Kan kita duk guna banyak perkataan asasun, asas. Asas ni sama juga kita guna. Apa asas masjid ni? Apa asas masjid ni? Macam tu lah. Perkataan bina, kan, bina masjid, bina rumah, bina apa semua, yang tu bahasa Arab. Bina kan Nabi kata buniyal islamu ala khamsin, dibina ataupun terbinanya Islam itu atas 5 perkara Nabi sebut. Maknanya bahasa Melayu, bahasa Arab ni telah banyak digunakan oleh orang-orang Melayu ni.
Tambah kita di Pulau Pinang ni lagi banyak bahasa Arab kan. Banyak bahasa Arab kita guna kalau tuan-tuan perasan lah. Baik. Cuma bahasa Arab yang dimelayukan. Itulah. Zuhur pergi jadi lohok. Tu bahasa Arab yang dimelayukan lah. Sembayang apa? Sembayang lohok kan. Orang Arab kalau dengar bunyi lohok terkejut dia. Apa benda lohok ni? Maghrib pergi jadi mengarib. Mengarib tu maksud dia mengarut waktu maghrib. Kan? Madrasah. Asal madrasah pergi jadi madrasah. Kan? Tak tahulah makdak tu macam mana boleh sah kita. Saya dah sebut banyak kali lah. Dia rasanya di Sungai Kedah ni. Mahkamah Syariah. Dia pergi jadi sa'iyah. Dia kata minggu depan nak kena pergi sa'iyah pula. Sa'iyah. Kita kata sa'iyah tu apa dia? Sa'iyah tu nak pergi lari. Kita mana kan sa'i. Sa'i masukkan berlari-lari anak tu kan. Sa'i. Nak pergi sa'iyah kan kata. Pasal apa? Nikah kahwin. Mahkamah Syariah pergi jadi sa'iyah. Tak tahulah metang mana. Tok guru mana sebut kata sa'iyah. Bukan kata lari. Balansin dia rosak tu cerita dia macam tu. Memang tak boleh sa'iyah tu Allahu Akbar. Baik. Jadi maqasid syariah. Ada 5 perkara tuan-tuan sebelum kita baca kitab. Nak kena faham ni 5 perkara. Tujuan syariat diturunkan pada kita pasal apa kena semayang, pasal apa kena puasa, pasal apa ada jabatan agama, pasal apa ada apa nama penguat kuasa, pasal apa ada pejabat zakat kan. Jadi benda-benda ni 5 perkara ni yang nak kena jaga ni. Yang pertama kena jaga agama. Pasal apa agama suruh kita semayang? Pasal kita nak jaga agama Islam lah. Kalau tak ada orang semayang, Islam ni tak ada apa. Orang pun tak kenal siapa tu Islam. Pasal beza orang Islam dengan orang bukan Islam adalah meninggalkan semayang. Yang tu beza dia. Daripada muka ni nak nampak serupa sama dah kita lah ni. Kan jumpa bagi salam, Assalamualaikum, tak jawab. Pasal apa dia ni tak jawab? Dia kata saya orang Siam. Orang Siam Sungai Kedah. Contohlah tu. Kok ada lah. Sama tak sekalian. Muka Siam dengan muka kita ni sama. Lah ni pun orang Myanmar, kan? Orang Nepal, muka dekat sama. Kan? Kita tanya dia, dia duk buat kerja di belah penaga. Kita tanya dia, duk tahu lah. Dia tak erti dia duduk geleng kat kita. Dia ni pasal apa? Bisu ke apa ke? Tanyalah kawan dia, kata wah dia bisu. Dia tak erti cakap Melayu. Dia orang lah. Dia orang Nepal. Nampak muka serupa dengan orang penaga. Rupanya orang Nepal. Nampak kan? Jadi agama tu kita tak tahu sama atau benda. Jadi sepasal apa semayang? Pasal nak jaga agama. Satu. Yang kedua, nak jaga apa? Yang pertama agama. Yang kedua nyawa. Entah sekalian nyawa. Pasal itulah agama buat apa, suruh kita buat hospital, suruh kita buat klinik kan. Pasal ada semua tu syariat betul. Kan? Maknanya nak menjaga agama kita, nak menjaga nyawa tuan-tuan sekalian. Lepas tu apa dia lagi? Yang ketiga, nak menjaga akal kita. Pasal tu agama mengharamkan arak. Pasal apa? Pasal arak boleh merosakkan agama. Kan? Lalu satu lagi orang tanya, lembaga penapisan filem tu, adakah benda tu syariat? Kan duduk tapis filem-filem yang karut-karut tuan-tuan sekalian. Kan pasal nak jaga akal lah tu. Bila tengok segi akal ni jadi tak betul. Kan tak betul. Duk tengok cerita Bollywood, kan Bollywood Hindustan, duk menari, duk nampak pusat. Boleh jadi akal tak betul. Tengah duk semayang tuan-tuan sekalian, dia main dalam kepala, benda tu duk menari dalam kepala. Hak nak semayang lohok pergi jadi semayang isyak. Boleh jadi. Tak apalah yang tu sama 4 dengan 4. Nu karut nu hak semayang maghrib pun dia pergi jadi semayang subuh tak naya kita. Nasib baiklah lah ni pun angkat kunut pun tak apa nak rasa pelik pasal apa kunut nazilah lah ni. Nu sebelum tu orang tanya pasal apa dia baca tau. Dia kata aku duk ingat aku semayang subuh kata. Semayang maghrib tapi semayang subuh. Pasal tu ada lembaga penapisan filem lah apa semua kan. Lepas tu yang keempat, nak jaga keturunan. Pasal tu ada pejabat agama, ada syariat perkahwinan kita apa semua ni. Jadi nak jaga keturunan. Ada yang kata bahagian penguat kuasa. Pasal apa ada bahagian penguat kuasa? Duk kacau orang ni pasal apa ni? Orang nak duduk pun tak boleh, duk kacau. Pasal nak jaga keturunan ni lah. Kalau tak jaga keturunan ni, tak tahu tuan-tuan anak siapa, macam mana pak dia duk kata pak dia, tapi dalam IC tak ada pun nama pak dia. Kacau. Kan yang tu.
Lepas tu pula tuan-tuan, satu lagi benda yang duk bermain dalam masyarakat kita ni. Anak angkat, orang duk pi ambil, duk pi jadi anak sendiri. Kan? Anak angkat entah dia jumpa bintang mana orang nak bagi kat dia, ambil pi buh bin dia. Perosah jugalah pi jumpa kawan ni nak buh bin tu benda biasa tuan-tuan sekalian. Kan? Lepas tu yang kelima iaitu menjaga harta. Pasal tu ada zakat. Itu pasal nak jaga harta lah tu. Kan? Nak jaga harta. Pasal tu ada polis tuan-tuan sekalian. Kata polis ni kita, yalah kita duk mengaji kita. Pasal apa ada polis? Pasal polis ni barat ni duk ikut orang putih buat apa, terus ada polis lah. Bagi orang pondok lah duk tang polis tu. Dia suruh budak-budak pondok pergi duk tang tu. Bagi pondok pegang pistol, kan? Ada polis ni pasal apa? Pasal nak jaga harta, tuan-tuan sekalian. Dan benda ni agama suruh. Ni dalam 5 perkara tu. Yang ni yang dimaksudkan sebagai maqasid syariah. Itu maksud dia. Boleh faham? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ulang baca. Dan suatu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda ia, apabila taubatlah seorang hamba kemudian maka mati ia. Kan maksud dia ni minum arak tuan sekalian, lepas tu dia bertaubat. Lepas dia bertaubat mati. Allah, yang tu yang kita seronok tuan sekalian ni. Biarlah kita mati dalam keadaan kita buat amal ibadat. Kan mati tengah duduk semayang, mati tengah duduk habis daripada semayang duduk berzikir. Kan abang mati tengah berjalan nak pergi semayang tuan sekalian. Kan kita nasib baiklah jalan kita tak apa nak sibuk sangat. Tu pun belum tentu ya tu. Kita nak lintas jalan kita tak tahu, orang duk lalu lalang ni pun kita tak tahu. Kan lah ni pun kadang-kadang motor dia bukan ada lampu pun, duk dengar bunyinya. Kita boleh lintas tang mana bunyi ini, duduk fikir tu jalan besar pun. Fikir tu tengok jalan-jalan tuan sekalian, lintas motor dia mesau kita pun tak tahu pasal tak ada lampu. Jadi orang tanya tang mana, kata dengar bunyi accident di luar tu, tang mana, kata sebab dia kena belah, cari tak jumpa. Rupanya lepas dia pokoknya orang tu. Contoh lagu tu lah, motor main dorai. Dia pokoknya jenuh duk kait pula, mati nak pergi mana ni? Pasal nak lintas mai ke masjid. Contoh dia macam tu. Bersyukur pada Allah Taala pasal mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Sama macam ni juga. Habis dia bertaubat tuan-tuan sekalian, meninggal. Kan? Pasal itulah kita ni jangan kita duk letak hukuman kat orang sangat. Kita tengok dia ni minum arak, tengok dia ni tak semayang, tengok dia ni kaki judi, terus kita bagi hukuman dekat dia. Dia ni ahli neraka. Belum tentu. Tah dia balik rumah tuan-tuan sekalian, mungkinlah kot ni speaker ni dengar sampai rumah dia. Dengar, ish. Ya Allah, aku kena bertaubat dah, karut aku takut aku mati lagi. Dia pun minta, ya Allah ampunilah dosa aku, ya Allah, doa astagfirullah. Tuan-tuan mati suruh. Pasal pokoknya jatuh, pokoknya tadi lah. Kan? Jatuh atas rumah dia. Mati tuan-tuan. Mati itu bertaubat. Maksud dia bila mati bertaubat, tuan-tuan tengok apa jadi kepada orang yang mati bertaubat ni. Kemudian dia kata daripada taubatnya maka naiklah beberapa malaikat membawa rohnya ke langit. Maksud dia malaikat pakai duk tunggu roh dia ke langit, nak bawa pergi ke langit tu. Maka berkatalah sekalian malaikat itu, wahai Tuhanku, inilah hambamu si Anu bin si Anu. Maksud dia duk habaq ke malaikat abang pada Allah Ta'ala ni nama sekian-sekian. Sesungguhnya telah ingatlah ia, maksud dia telah bertaubatlah ia daripada lupa dan lalainya. Tuan-tuan, benda ni disebut oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bercerita kata ni hamba ni dulu ni dia ni karut. Dulu ni dia ni cukup jahat, tapi lah ni dia dah bertaubat dah ya Allah. Malaikat sendiri disebut depan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, memang ini keadaan dia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bila kita dalam keadaan sakaratul maut, kan yang ni di luar daripada kitab kita ni. Bila kita berada dalam sakaratul maut, malaikat main dekat kita. Yang kata malaikat main ni tuan-tuan sekalian, banyak malaikat duk turun main. Antara dia kalau dia tu ahli syurga, kata Nabi SAW, malaikat hak turun berduyun-duyun ni dia seorang yang nampak, orang lain tak nampak tuan sekalian. Sekali tuan-tuan duk tengok kata ustaz ni lagu duk karut ni, ada main macam tu kata karut kat ustaz, biasalah lah ni tuan-tuan sekalian. Kata aku duduk dengan dia pula kerja hospital,
Kan saat-saat duk tengok kawan tu nazam, saat-saat duk tengok kawan ni lorat, dia kata aku tengok duk perhati tengok malaikat tak turun pun, dia kata kan. Yang tu pasal mata kita dihijab oleh Allah Taala. Tapi kalau mata kita tidak dihijab, makna dia mata kita Tuhan buka hijab mata kita, nampak malaikat turun. Allahu Akbar. Yang pertama, jadi mulialah kepada ahli syurga tu. Yang kedua pula, takut jadi hina ataupun jadi buah mulut kepada ahli neraka. Hak meninggal ni malaikat bakal beritam duk turun, tuan-tuan sekalian. Heboh, bukan kata satu Sungai Kedah, satu Penaga, satu Pala Batai, satu Pulau Pinang. Siap dengan buat apa nama, buat TikTok ni, tahu TikTok. TikTok tu masuk buat video ni. Dia ni mati tu dia, malaikat turun mai tang mana ni. Bakal duk buat macam tu, tuan-tuan sekalian. Sebab Nabi kata apa? Apabila satu orang tu dia nak meninggal, nazala ilaihi malaikatun. Kalau dia tu ahli syurga, malaikat yang turun itu turun dalam keadaan bidul wujuh, muka putih, berpakaian putih. Tapi kalau dia tu ahli neraka, malaikat hak turun tu dalam keadaan sudul wujuh. Sud ni maksud dia aswadun, hitam. Muka pun hitam, baju pun hitam. Turun beramai-ramai, tuan-tuan sekalian. Bila turun, malaikat maut nanti akan duduk dekat dengan kepala kita. Dia duduk dekat dengan kepala, dia pergi habaq dekat kita, dia bersih dekat kita. Ya ayyatuhan nafsul tayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai roh yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarkan, malaikat panggil, keluarkan. Kan dalam hadis kata apa? Lembut malaikat tu panggil nyawa orang yang ada syurga tu. Keluarkan. Macam mana panggilnya seorang ibu kepada anak dia. Kan mak duk panggil, "Hai, mai." Itu mak lah. Tapi mak lah ni jarang macam tu, dia congkah tu ya. Kan mak dulu ni tuan-tuan nak bagi tidur anak, nak bagi tidur budak, panggil budak ni lah teriak ke apa, tahu dah tanda budak nak apa, budak mengantuk tu teriak tu. Panggil mai pujuk pibuh lendui sambil duduk menyanyi lagu Dayang Senandung lah, macam-macam lah cerita dalam tu kan. Itu dulu lah ni tak ada tidur kan, dokah apa semua ni. Rena teri budak tu. Jadi bukan malaikat ni bukan macam budak, bukan macam mak lah ni, mak dulu. Kan mak dulu. Panggil kita mai keluar. Maka kita pun keluar, tuan-tuan sekalian, nyawa kita ni. Bila keluar tu, kata Nabi, akan dipegang nyawa tu oleh para malaikat, diletakkan dalam kain kapan syurga dan bawa naik ke atas. Bawa naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampailah kepada langit yang ketujuh. Sampailah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Yang tu bagi ahli syurga. Bila naik ni tuan-tuan sekalian, mengeluarkan bau yang begitu wangi. Sampai semua makhluk-makhluk, malaikat-malaikat yang duk ada, yang duk terbang kot langit ni, pakai duk tanya, roh siapa yang wangi sangat ni? Duk tanya kawan ni, tanya kawan ni. Yang tu cerita dia. Jadi mereka berhabang, dia ni lah si Fulan bin si Fulan, menggunakan nama yang paling baik atas dunia yang dia suka. Nama ni tuan-tuan, kadang-kadang ada nama kita tak suka. Kan? Orang panggil apa, Din Akak Nyok, contoh lagu tu lah kan. Nama dia Din Akak Nyok tu pasal dulu rajin makan agak nyok. Aku tak suka nama tu. Nama tu malaikat tak panggil nama dia. Kan? Jadi panggil nama paling dia suka. Paling dia apa? Nama yang terbaik yang ada pada diri dia tu. Sebut cerita habis-habis kat orang. Wangi tuan-tuan sekalian. Bila sampai ke langit yang ketujuh, Allah Ta'ala sebut uktubuhu fi illiyin. Tuhan kata, tulislah nama dia pada illiyin. Maksud dia pada satu tempat yang menjadi ahli syurga. Tapi bagi orang yang ahli neraka, wal'ayazubillahi min zalik, dia duk main, roh dia duk main kat atas langit ni. Dia nak pergi langit yang pertama, tidak dibuka pintu. Malaikat tak buka pintu. Pasal busuk. Pasal orang malaikat apa kalau tanya, awak lah busuk sangat, roh siapa ni? Roh sekian bin sekian. Dengan bi'aqbahi asma'ih, dengan nama dia yang begitu teruk dipanggil oleh malaikat. Jadi naik kepada langit, sampai kepada langit dunia, tidak dibuka oleh malaikat. Yang ni yang orang kata langit apa? Yang orang kata roh duduk gentayangan, duduk main kat atas langit ni tu. Yang tu yang jadi hantu tu. Orang Melayu pergi ambil cerita tu jadi hantu pula. Mana lah kita nak nampak malaikat duduk main kat atas tu. Kan kita tak nampak, mata kasar kita tak nampak, tuan sekalian. Jadi
orang Melayu ambil kata tu kata roh tu duk sangkut duk main atas langit tu, tak boleh pergi ke mana pasal berhutang dengan orang lah apa. Mana ada, tak ada siapa nampak benda ni. Dan benda ni disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi bila sampai Allah Taala malaikat sebut kepada Allah Taala, kata dia ni nama sekian-sekian, dulu duk buat benda tak elok tapi dia sempat bertaubat, dia sempat kembali kepada Allah. Baik, apa Allah Taala jawab? Mari tengok dalam ni. Dan firman-Nya, yakni Allah Taala jawab, malaikat disebut kepada Allah Taala tu, dan telah berdirilah ia. Dan Allah Ta'ala sebut apa? Firman Allah Ta'ala, dan telah berdirilah ia ke hadratmu ya Allah. Maksud dia bertaubat kepadamu ya Allah. Semayang, dia duduk menangis, duduk insaf di atas apa yang dia telah buat, dan merendahkan dirinya padahal ia menangis dan mengaku daripada dosanya dan kejahatannya. Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai sekalian malaikatku, hiasilah oleh kamu akan langit kerana datang nyawa orang yang menyesal daripada dosanya, dan bukakan oleh kamu akan pintu taubatnya. Maksud dia nu langit tu hias bagi elok sikit. Ni nak sambut dia ni, nak bawa dia ni kan. Dan juga apa dia? Buka pintu taubat. Pintu langit ni buka setiap pintu langit ni. Kerana aku terima taubatnya, dan kerana bahawasanya nyawa orang yang bertaubat itu, apabila bertaubatlah ia, terlebih mulia daripada aku, daripada 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Itu dia, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala cukup suka. Terlebih mulia tu maksud apa? Di sisi aku dia orang yang paling mulia. Tuan-tuan, ada sebuah hadis Nabi SAW sebut, siapa yang buat salah dan bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala cukup suka dan sayang dia lebih daripada seorang ibu yang sayang kepada anak. Tuan-tuan sekalian, bukanlah maksud kena buat jahat. Dengar-dengar macam tu, aku hari ni tak buat jahat, dia nak buat jahat pada kan? Bukan maksud dia macam tu. Maksud dia apa? Yang ni Allah Ta'ala buka pintu taubat. Yang kata sayangnya Tuhan kat kita ni, hang buat salah, hang jangan putih asa. Maksud dia ada Allah Ta'ala yang akan mengampunkan dosa hang. Walaupun manusia pakai duk kata ke hang. Tuan-tuan kadang macam tu. Kan saya pernah cerita kepada tuan-tuan, pernah buat contoh kepada tuan-tuan. Dia ni satu orang yang salah. Dulu cerita zaman muda, dulu dia salah. Dia tak tahu zaman muda, tiba-tiba masuk dalam penjara. Kan, dipenjarakan 20 tahun, 30 tahun. Lepas tu habis-habis tu nak balik main ke kampung kita ni. Bila balik-balik orang terkejut tengok dia, weh ada lagi dia ni kan. Jadi dia pun main nak duduk dengan kita, main ke masjid. Bila nak main ke masjid, duduk di balai lentang belakang tu. Dia nak main duduk dengan kawan-kawan buat senyap gitu. Dia pun duduk sorang-sorang dia, tuan-tuan sekalian. Bila duduk, kawan-kawan pakai duduk menyembang, duduk perhati dia menyembang, perhati dia. Pergi tempat kenduri pun pakai duk bunyi. Tu dia balik main tu. Sebab dia ni dulu bakar masjid dulu, bakar masjid. Nah, abang tu jahat sungguh lah dia tu. Cukup tak guna punya orang dia ni. Macam tu lah kita duk sebut kan. Kawan pun duk berasa hati betul. Pergi pekan penaga pun jumpa kawan-kawan dekat dengan market semua saja nak sembang. Kata mai beli apa ni? Kan? Duk belek benda nak beli, tengok kau ni lari pergi tempat lain. Orang dia pun berasa hati, berasa hati. Lepas tu, mai jumpa Tok Imam ke jurukuasa masjid ke, saja nak buat kenduri di rumah, kenduri kesyukuran. Kan, pergi jumpa Tok Imam, kebetulan ada pula kawan-kawan nak mana duduk dengan Tok Imam tu, pergi orang tu. Kata ni malam ni saya nak panggil semua ni, saya wakil semualah no. Mak saya nak buat kenduri kesyukuran. Kesyukuran apa? Dah saya baru keluar daripada penjara apa semua. Lepas tu ada racun tak? Tanya orang, ada racun tak? Pasal apa? Pasal sebelum ni dia pernah buat lagu tu. Tuan-tuan sekalian, mungkin lah. Jadi ayat tu duk ada. Orang duk puasa tu, duk puasa lagi dengan dia tu kan. Dia pun pergi mana-mana saja, tuan-tuan sekalian. Petang keluar motor meronda kot kampung, nak tengok kampung apa semua. Duk angkat tangan kat orang buat tak erti. Nampak orang lari masuk dalam rumah kan. Sarip Dul punya tim, mana kita nak tahu dia tu dulu kan. Dulu punya tim. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jangan jadi macam tu dah. Sebab apa? Yang pertama, kita menghukum orang. Yang kedua kepada dia ni
Ish, dia ni pun duk senyap begitu. Ish, aku dah bertaubat dah, aku dah menyesal, aku tak mau buat dah apa semua, tapi awala Allah Ta'ala ujiku. Jangan putus asa. Pasal apa? Allah Ta'ala ada bersama dengan kamu. Pasal ni hadis saya sebut kepada tuan-tuan, Allah Ta'ala cukup suka kepada orang yang bertaubat selepas daripada salah dia. Jangan bimbang, jangan duk rasa putus asa. Pasal apa? Rahmat Tuhan luas, Tuhan tunggu. Kan? Jangan duk pinat atas pokok nyok, pergi terjun kepala dulu, bunuh diri. Nampak macam mana lagi? Minum marak lah apa semua, pi naik jabatan Pulau Pinang tu, pi terjun di bawah. Pasal apa? Pasal aku duduk kat belah-belah kampung ni, orang tak terima aku dah, kata aku nak pi tang mana, kata aku nak pi kerja pun orang tahu, kata aku kaki lepas keluar pada penjara kerja tak dapat lah. Tak ada dah, dunia ni aku tak mau dah, pi bunuh diri. Rugi tuan-tuan sekalian. Sebab tu Tuhan kata apa? Aku cukup suka orang yang bertaubat selepas daripada dosa yang dia buat, lebih daripada seorang ibu yang sayang kepada anak dia. Ada sebuah hadis, tuan-tuan sekalian, cerita dia. Ada sebuah hadis Nabi SAW, ketika mana Nabi tengok dalam satu peperangan ada satu perempuan. Yang perempuan ni menjadi tawanan perang lah. Jadi bila perempuan ni jadi tawanan perang, bawa main depan Nabi SAW adalah orang lain. Lepas tu perempuan ni pakat duk cangak, duk cari mana ada macam benda dia duk cari ni. Rupa-rupanya dia cari anak dia, tuan-tuan sekalian. Dia cari anak dia, anak kecil. Dia jumpa anak kecil tu, dia ambil anak tu, dia cium anak tu, dia peluk anak tu, dia sayang betul-betul kat anak tu. Maka sahabat Nabi dan juga Nabi tengok benda tu. Nabi tanya kepada sahabat. Nabi kata agak-agak hampa, perempuan tu sanggup tak sanggup dia pi bunuh anak dia. Sahabat Nabi kata, mana nak sanggup kalau macam tu punya duk cari anak. Sayang sungguh anak apa perempuan tu pada anak dia. Kan? Jadi Nabi kata apa? Nabi kata macam itulah Allah Ta'ala lebih sayang kepada kamu kalau kamu bertaubat hasil daripada dosa-dosa yang kamu buat. Dalam sebuah hadis yang lain, saya pernah baca kepada tuan-tuan muqaddimah dulu, kalau tuan-tuan ingat. Kan, waktu lepas kuliah maghrib kita baca muqaddimah. Satu orang yang naik kuda, yang atas kuda dia semua banyak kelengkapan dia pasal dia nak pergi musafir. Tiba-tiba dalam duk naik kuda dia berhenti saat untuk dia nak tidur, tuan-tuan sekalian. Jadi dia pun ikat kuda bagi cantik apa semua, dia pun terlelap. Dia jaga-jaga kuda hilang. Ingat tak? Kuda hilang. Bila kuda hilang, dia pula duduk sorang-sorang tu, tak tahu nak pergi ke mana, merata dia pergi cari, tuan-tuan sekalian. Yalah, atas kuda ada makanan, atas kuda ada ubat-ubatan, atas kuda ada pakaian, atas kuda ada macam-macam lah. Kan, saya pernah buat contoh kepada tuan-tuan, saya kata apa? Kita nak pergi Kuala Lumpur, rumah anak kita, ataupun kita nak pergi Johor, bawa kereta mengantuk, singgah di Johor, RNR Johor. Kan? Singgah tepi tu kereta, kita pun tidur lah atas pondok dia buat tu, atas dangau dia buat tu, tidur tu sampai kereta kita duduk ada. Jaga-jaga tengok tinggal tapak kereta ya. Kan, kereta tak ada. Pi tanya orang merata, pi tanya polis lah, tanya pelas, tanya orang duk lalu lalang ada nampak kereta, dia kata tak tahu, kami tak nampak pun. Oh, kacau tuan sekalian. Kita serabut sebab semua benda duk dalam kereta tu. Serabut kita. Jadi macam ni dia juga kawan ni. Dia ni habis kuda dah hilang serabut. Lepas tu dia pun jadi tak tahu nak fikir apa. Last sekali tuan-tuan sekalian, dia pergi lena balik tempat tu. Kaki lena kat dia ni pun. Kan? Dia tak tahu nak buat apa. Dia kata biar aku mati bang. Dia kata aku tidur. Dia tu berniat dia nak tidur sampai mati. Dia nak buat apa, dah barang semua tak ada lah. Tidur balik tuan-tuan. Bila tidur balik, terjaga. Jaga-jaga tengok kuda dia tu duk renyih sampai tengok muka dia. Kuda dia main pula kat dia. Tadi tak ada. Tadi ruyuk tak tahu pergi ke mana. Tiba-tiba ada kuda. Allah, dia seronok lah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan seronok lah kata tu. Tidur jaga-jaga tengok kereta ada balik. Ya Allah tuan-tuan, dia melompat atas bubur kereta tu. Orang kata dia ni gila ke apa ke. Bukan pasal seronok kereta tu main balik, tak tahulah siapa dia pergi curi sat, bentak pula dah. Dia pergi peluk kuda dah. Dia bersyukur kepada Allah sampai dia tersasui. Dia kata, ya Allah, dia kata, sesungguhnya akulah Tuhan kamu dan kamulah hamba aku. Dia kata gitu.
Tersasui. Dia nak abang kata, ya Allah, aku adalah hamba kamu dan kamu adalah Tuhan aku. Sampai dia tersasui. Nak abang kata seronok terlampau barang dia tu. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Apa Nabi kata apa? Nabi kata Allah Ta'ala lebih menyukai, lebih seronok daripada kawan hak hilang benda ni, dia berjumpa balik dengan benda dia, dengan barang dia. Nampak tak sekalian? Jadi tuan-tuan duk bertaubat tu, duk astaghfirullahalazim, menyesal dengan Allah, Tuhan seronok. Tuhan seronok kita duk bertaubat tu. Kan? Jadi bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dia kata macam ni. Kemudian dia kata apa? Dan apabila mengekali ia akan taubatnya. Kalau dia bertaubat, lepas tu dia kekalkan taubat dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal manusia ni saat dia bertaubat, saat lagi dia buat, saat lagi bertaubat, saat lagi dia buat, macam tu. Dia on off. Biasalah manusia ni macam tu lah. Nampak bagus kata di masjid ni. Dia kata sebulan ni lah kata. Lepas sebulan tu hang tengok tak nak ada lah. Sungguh tak ada. Kan? Tuan sekalian nampak kira bertaubat. Waktu dia bertaubat, orang kata main angin dia. Angin dia main cuaca dia tu. Kan? Tasbih ni, orang beli tasbih kecil-kecil, dia beli tasbih besar menumbuk. Gantung di leher. Kan? Sambil tasbih 20 sen. Dia main, ya Allah kata Tuhan, tu angin taubat tu, angin taubat orang panggil kat dia. Kan, kira duduk di masjid ni sebulan apa semua, hang tengok sebulan tak kira koyuk, tengok tak ada suruh, tak tahu pergi ke mana. Kan, dia kira duk jumpa pun belah-belah tu, duk jumpa dekat apa Charosta, duk jumpa belah-belah tu. Satgi jumpa dekat Penang Port, jalan pun melelong apa semua, minum arak lah. Contoh tak ada lah orang macam tu saja saya buat contoh. Kan? Dan apabila mengekali ia akan taubatnya, maksud dia tu dia bertaubat, dia kekalkan taubatnya, dan berdirilah ia di dalam berbuat khidmat dan juga taat, maksud dia buat benda-benda baik, maka Allah Ta'ala kata aku gantikan akan suratan kejahatannya itu dengan kebajikan. Maksud dia Allah Ta'ala akan padamkan semua dosa-dosa yang dia buat dulu, kalau dia betul-betul istiqamah di dalam amal ibadat. Memang benar Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Antara benda yang kita nak gugurkan dosa-dosa kita, buatlah banyak benda-benda baik. Benda-benda baik ni buat banyak. Kalau kita ada buat salah, tuan-tuan sekalian, bertaubat kepada Allah. Kita yang tahu salah tu, orang tak tahu. Kita hanya tahu. Jadi macam mana lepas daripada tu? Maka dalam Quran kata apa? Lepas buat salah, perbanyakkan benda baik kita buat, pasal nak cuci balik dosa-dosa kita ni. Lepas kita bertaubat, baca Quran, bersedekah, tolong orang, bantu orang, banyak buat benda baik. Kan, banyak buat benda baik, maka benda baik itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan lagi sabda Nabi SAW, dilaknat oleh Allah Ta'ala akan arak tua dan orang yang berbuat akan dia, dan orang-orang yang menyuruhkan akan dia, dan orang-orang yang menjualkan akan dia, dan orang-orang yang membelikan dia, dan orang yang minum ia, dan orang yang memberi minum dia, dan orang yang memakan harganya. Dan juga sabda Nabi SAW. Tuan-tuan, hadis ini apa? Ada 10 golongan orang yang berdosa ketika mana sebut tentang arak. Ingat dulu ni, ada 10 golongan dalam hadis ni bang, itulah 10 golongan tu. Hadis Nabi SAW sebut, hadis daripada Anas bin Malik, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri 10. Ada 10 golongan yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, asiraha, iaitu orang yang memerah. Dia bukan minum pun, tapi dia perah arak tu. Perah tu maksud apa? Dia ambil anggur, dia perah anggur tu, air anggur tu. Kata perah buat-buat maklum dia kata perah bila sekali ada lori nak ambil dah. Kan? Maklum dosa. Dia kata berdosa apa? Aku bukan minum pun ni dah. Orang lain nak minum tak pergi kat depa. Macam tu. Lagu tu tak boleh. Hang pun termasuk dalam golongan orang yang dilaknat oleh Allah. Lepas itu pula wa ma'tasiraha, iaitu orang yang meminta perah. Maklum ni pun buat pasal dia jumpa orang. Dia kata maklum dia buat kerja apa? Tak buat apa. Maklum mau dah daripada rumah pun dapat duit. Daripada tak kerja daripada rumah dapat duit. Tak gaduh nak keluar pergi merata.
Betul kerja apa dia kata? Dah maklum lah, maklum perah ni sudah. Saya main hantar tiap-tiap pagi kat maklum buah anggot, maklum perah sudah. Macam tu dia kata. Macam tu je. Nak perah dengan apa, mesin tak ada. Tak gaduh perah dengan tangannya, tak larat pijak dengan kaki dia kata. Contoh lagu tu lah. Dia pun buat lah. Maklum tu pun pijak dengan kaki dah, perah dengan tangan lah. Kawan nak main hantar tu. Kan? Lepas tu orang kata pula ni hang duk suruh dia buat kerja apa semua, hantar tak kata berdosa. Dia kata dah berdosa apa, aku bukan minum pun. Arak ni minum, dia duk ingat ni tu. Dah, hang yang suruh perah pun hang pun termasuk dalam 10 golongan yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu wasyaribaha, iaitu orang yang minum, yang tu sudah pastilah dilaknat oleh Allah Taala. Lepas tu wahamilaha, orang yang tukang bawa. Kan, tukang bawa arak ni, dia bawa lori tuan-tuan, tapi lori tu lori arak. Contoh dia macam tu. Kan, kata saya bukan minum, Ustaz, lori saya nampak. Macam mana saya kerja dengan syarikat ni, jadi syarikat ni bagi arak kat saya. Kalau boleh elok, tuan-tuan sekalian. Cerita dia macam tu. Tokek main kita ni, you bawa ni, you pergi hantar, pergi Perlis lah. Kata, hantar kotak apa ni bos? Kan, kalau dia tak abang kat kita, dia kata tak ada apa, barang besar, tak apa. Jangan kita duk selidik. Cerita dia macam tu. Kita pun terus dah bawa lori ni. Kita pula duk bertanya, bos, nampak kotak satu macam, nampak cantik ni bos, benda apa dah? Tak ada apa jangan buat macam tu bos, benda apa ni saya nak tahu ni. Tuan-tuan, kita berhenti di gurun ke, highway gurun ke, kita berhenti, kita pergi buka, tengok-tengok arak. Kan, pasal hang dah mencari, mana hang kena cegah lah benda tu. Kan, kalau kita takat tu ya bos, kita kata, you jangan buka, jangan kita duk buka. Tak pilah, kita pun tak tahu benda tu. Tapi kalau depan mata kita duk nampak arak, kita abang bos, kita orang Islam, kita tak boleh bawa, kita berdosa bos. Dia kata, you nak kerja atau mau kerja? Dia kata, dah lah kita nak kerja lah. Kalau nak kerja, you kerja sudah, jangan cakap banyak. Dia kata, kan, alah you bukan makan pun, bos kita pula duk ajak kita. You bukan makan, you tarap dosa mana? Betul ya bos, tak berdosa bos. Padahal duduk mengaji kat bos dia. Kacau. Sekalian, benda-benda macam ni, kalau boleh lari. Kan, cerita dia nak. Dan bukan kita kerja di tempat arak tu, maksud dia adalah sikit kan. Sebab ni yang saya sebut kat tuan-tuan ni, pasal apa? Pasal dulu ada sebut dulu ada timbul isu apa, orang yang bekerja di 7-Eleven tu. Tuan-tuan nak kan, 7-Eleven tu kerja transaksi tu tent kan, dalam tu ada satu macam ni lah, peti air yang ada arak tu, yang hadut jadi cashier apa semua, dia orang Melayu tuan sekalian. Kan tak ramai orang bukan Islam tu, tak ramai. Kan, jadi ada orang bukan Islam main beli arak satu, main tak kita, ataupun dia cari, dia kata ni arak ni ada tak yang lain, dia kata yang baru sikit. Yang ada kita pula duk pergi cari pula ambil ni baru sikit ni kan. Okey, ni mabuk 30 minit, kita pula duk pergi habang pula, duk pergi promote dekat kawan tu pula, sopangan kita pula minum tuan sekalian. Jadi termasuk dalam hamilaha kan. Tapi kalau macam tu macam mana ustaz? Tuan, ada fatwa kata apa, dibenarkan bekerja tu, dibenarkan kerja, tak ada masalah apa. Pasal orang kata apa, transaksi yang besar di 7E itu bukan arak. Macam orang kerja hotel lah kan, kerja hotel tu ada arak lah apa semua, macam mana duit gaji duk masuk tu, macam mana? Maksud dia kerja apa, dia kerja bukan bahagian arak tu. Kalau kerja bahagian arak tu, yang tu haram lah. Tapi dia kerja bahagian lain, tapi gaji hak arak tu masuk juga dalam gaji dia tu, tapi banyak mana sangat sikit. Kalau sikit dimaafkan dan dibenarkan. Boleh faham tak sekalian? Tu maksud dia macam itulah. Baik, sebab tu pula wal mahmulata ilaih. Siapa dia mahmulata ilaih? Orang yang dibawakan kepadanya. Kan, bawa main arak main kat dia. Kata dia tukang beli lah, tapi dia order kat orang lah. Kawan tu hak bawa main pun haram, dilaknat. Dia hak pegang pun dilaknat juga. Dia kata ni bukan saya minum, saya nak bagi kat bos saya kata. Contoh lagu tu, pergi Langkawi ke apa kat dia, orang jual bagi kat dia pun ambil. Dia kata nak bagi kat bos dia kata. Termasuk dengan hang lah kena laknat. Kan, dia kata saya tak minum, saya bagi kat bos saya lah kena laknat. Tak kali dengan hang mal'un tu maksud dilaknat. Kan, kita panggil mal'un kan, kita panggil mal'un tu masuk mal'un tu. Lepas tu pula wasaqiyaha, orang yang tukang tuang. Dia bukan minum pun, tapi dia tukang tuang kan, yang tu pun sama. Lepas tu wabai'aha, orang yang menjual arak, dia tak minum tapi dia jual, termasuk dalam orang yang dilaknat oleh Allah. Wa akila thamaniha, orang yang memakan hasil jualan arak, tokek-tokek besar tuan sekalian.
Dia pula pergi masuk masuk saham pun, saham hak ada arak apa semua ni. Dia duk makan duit atas saham-saham tu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mushtariyaha, orang yang beli dilaknat oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mushtarahulah, orang yang dijual untuknya. Wal mushtarahulah tu apa dah? Dia duk deal dengan orang. Dia kata cantik, dia kata saya ada kenal satu toke ni, toke arak ni hebat ni, kawan ni pula ada kedai nak buka kedai arak kan. Jadi dia deal dia bukan minum tapi dia deal. Sama-sama pun deal pun dia pun terkena laknat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminum daripadanya sekali yang memabukkan, maka tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan semayang dia 40 hari. Yang ni hadis ni hadis targhib. Hadis tarhib, hadis targhib. Kan siapa yang minum arak, Allah Ta'ala tak terima. Kan kita dah dengar setitik kan lagu dalam kampung kata ni, hang kalau setitik hang minum 40 hari Tuhan tak terima pun. Saya dah baca tang mana setitik tu, setitik nila kot. Kan tak jumpa aku, bukan setitik. Sekali hang minum, tak kira lah sekali hang minum tu apa titik ke apa ke. Dalam ni Nabi kata apa? Allah Ta'ala tak terima semayang 40 hari. Kan? Memanglah tuan-tuan sekalian, kalau orang mabuk memang tak boleh semayang. Diharamkan semayang. Pasal apa? Kerana orang yang mabuk. Allah Ta'ala sebut, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu semayang ketika mana kamu duk mabuk. Kan? Kita tak tahu benda kita baca. Duk baca surah Fatihah nampak cantik dah. Benda ni berlaku pada zaman sahabat, zaman Nabi. Zaman Nabi tuan-tuan, arak ni jadi benda, jadi ayak masak biasanya. Sebelum nak keluar mai ke masjid, minum arak dulu. Zaman tu lah sebelum arak diharamkan. Jadi Sayyidina Umar duk tengok ada seorang sahabat bila dia jadi imam, dia baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum. Cari jalan tak keluar. Pasal apa? Pasal kepala ni, kepala duk pening tuan-tuan sekalian. Pusing jalan tak keluar. Jaga elok. Kan kita pun kadang-kadang macam tu jugalah. Kita ni bukan mabuk arak, atau kita mabuk apa tahu, mabuk ketum lah kot. Kan cari jalan kan, la antum abiduna ma wala ana abidu ma abatum wala antum berhenti sat tuan sekalian. Kan walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang tu ya lepas orang hak belakang pun biar pi kat hang, janji hang berhenti, aku duduk berdiri lama dah, duk pusing pimai tak keluar. Kan jadi pasal tu. Jadi umat tengok, umat minta kepada Allah Ta'ala buat turunlah ayat tentang haram arak ni. Bila Tuhan buat turun ayat tentang haram arak, habis kot jalan-jalan ni tuan-tuan, dia pelempar tempayan arak di jalan tu. Nak abang apa? Nak abang kata depa dah tinggal semua arak ni. Baik. Dan dia kata apa di sini? Dia kata barang siapa yang meminum arak tu, mana tadi? Barang siapa meminum daripadanya sekali yang memabukkan, saya ulang balik, tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan semayangnya 40 hari. Dan jika taubat ia, maka diterima oleh Allah Ta'ala akan taubatnya. Dan dia taubat, hak semayang tu yang tak terima tu, kalau dia tak semayang lah. Walaupun Quran kata jangan kamu semayang ketika mana kamu mabuk, jadi dia pun tak semayang berapa hari, 30 hari tak semayang, duk minum arak 30 hari. Tapi bila dia bertaubat, dia kena qada balik semayang hak 30 hari tu. Boleh faham tuan sekalian? Bukan dia duk keluar jadi relax, kata alhamdulillah Jumaat tak semayang. Orang kata awak tak semayang Jumaat, dia kata tak boleh, tak kepala pening. Jawab dulu gitu ya. Kan kalau kepala pening, bila kepala hang tak pening, hang kena qada balik semayang Jumaat tu. Nak buat macam mana nak cari 40 orang pandai-pandai hang atok ni ria. Kan? Macam tu kan tuan sekalian. Tak pergi kat dia. Kan suruh dia mengaji kan macam mana nak atok 40 orang tu. Dia, baik, maka barang siapa yang meminum 2 kali daripada segala yang memabukkan. Tuan-tuan nampak tak? Dalam ni hadis ni bukan kata arak, tetapi segala yang memabukkan. Maksud segala yang memabukkan bukan arak saja, macam-macam lah. Kan apa yang memabukkan tak kira lah. Kalau kata ayam, apa dia orang panggil apa? Cokore kalau ni kan orang sebut cokore. Saya pun tak tahu tentang apa cokore. Cucuk apa ke cucuk? Dengar macam cucuk baru ada. Cokore ni macam-macam lah. Daun biak lah, daun ketum lah. Ubat batuk tuan-tuan sekalian, ubat batuk kan. Ubat batuk zaman saya pernah cerita kat tuan-tuan sekalian ni. Zaman saya dulu lah, sekolah menengah dulu. Ubat batuk dia panggil ubat tu gayah. Gayah.
Kan Allah carilah nama lain pun nama apa orang kapiak ke apa ni, nama gaya. Orang Melayu, orang Islam ni dia buat nama gaya ubat tu. Ubat tu orang minum satu penutup, pergi minum satu botol air. Bila minum satu botol air, lepas tu ada syarat dia pula. Tu yang kata nak jadi jahat pun bukan mudah. Ada syarat dia pula. Lepas tu pergi cari air Coca-Cola, pergi bubuh susu dalam tu. Minum air Coca-Cola susu, nak bagi up lagi. Kan? Kepala tadi duk pening 50%, dia boleh pergi jadi 70-80%. Kan? Kira naik motor ni bukan naik motor atas jalan, rupanya naik motor atas langit. Dia berasa lagu tu. Tu yang tuan-tuan sekalian, kalau naik motor nampak lori tanah palang merah mai dia buat kering ni, dia nampak serupa dengan apa? Serupa dengan motor biasa ya, mai kat kita. Dia potong dia tak ada rasa takut. Jenis macam ni. Kan zaman saya dulu, kira waktu tu sekolah saya mengharamkan ubat batuk. Siapa main ubat batuk ke sekolah kena tangkap. Lepas tu apa? Zaman saya tuan-tuan sekalian diharamkan liquid paper. Tuan-tuan liquid paper. Rupanya ada kawan-kawan kita liquid tu dia bibuh dalam plastik, dia duduk isap gam. Jadi apa tu? Itu tuan balik duk pergi try tengok kan. Bini tanya apa liquid ni nak padam ni, sorak-sorak apa hang kerja 70 tahun dah hang pencen dah. Kan sorak apa lagi tak ada. Saja pibuh dalam plastik duk isap perang. Oh tuan-tuan, isap perang bahasa pasal apa aku duk ada di Amerika. Mampu. Dia main tu. Oh, isap dulu gam cat senapang apa semua tu. Oh, cukup diharamkan gam cat senapang tu. Kira siapa yang kedai-kedai yang duduk buat tampung tayar lah apa semua ni kan. Dia pun cukup takut kan, simpan gam tu, kira simpan, lepas guna simpan gam tu. Lepas tu dia main gam pipe lah apa. Lagu duk ajang pula kan. Bukanlah kata ada pengalaman, tak ada pengalaman apa pun, tapi dululah duk jumpa orang. Baik. Dan barang siapa yang meminum 2 kali daripada segala yang memabukkan, maka tiada diterima oleh Allah Ta'ala 80 hari akan semayang dia. Maka jika taubat ia daripadanya, maka diterima oleh Allah Ta'ala atasnya. Demikianlah hingga akhirnya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan kata Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita nak habis sikit lagi no? Habis sikit lagi. Yang nak habis kan? Dan kata Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu, jauhilah oleh kamu akan arak, kerana bahawasanya adalah seorang laki-laki pada umat Nabi yang terdahulu, yang dahulu kala, iaitu laki-laki yang banyak ibadahnya dan menjauhkan dirinya daripada manusia. Maka bertemu dia dengan satu orang perempuan yang jahat, yang menyuruh ia akan sahaya perempuan kepadanya. Maka berkata ia, aku panggil akan dikau datang kepada rumah kami. Maka datanglah ia sertanya. Maka masuk ia dengannya pada satu pintu, kemudian maka menutupi ia kemudian daripada dimasukkan hingga sampai kepada perempuan itu padanya budak laki-laki yang muda belia, dan satu qadah, satu bekas, satu mangkuk, satu cawan, yakni satu tempat daripada arak. Maka berkata ia, aku memanggilkan akan dikau supaya engkau berzina dengan aku, atau engkau bunuh budak ini, ataupun engkau minum akan arak ini. Maka dia kata apa ni? Maka memilih laki-laki itu akan minum arak daripada berzina dan daripada membunuh budak itu, kerana tiap-tiap daripada keduanya itu terlebih besar dosanya daripada minum arak. Tuan-tuan, berhenti satu Ustaz. Kita tak ada terus. Siapa nak kena abang juga. Kan cerita dia apa? Cerita dia pada zaman Bani Israel. Yang ni ada hadis. Dan benda ni diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman. Zaman Bani Israel dulu ada ahli ibadah, kaki ibadat. Jadi kaki ibadat ada satu perempuan jahat saja nak goda dia. Kan? Dia sama juga cerita lebih kurang macam Barsisa. Tuan-tuan pernah dengar cerita Barsisa? Yang Barsisa ni ahlul ibadah, benda tu ada dalam dari Riyadhus Salihin pun ada. Tapi hak ni dia lain sikit. Kan Barsisa tu dia digoda oleh perempuan apa semua, dan dia berzina dengan perempuan tu, dia bunuh perempuan tu. Hak kawan ni pula ni, dia nak habang apa? Nak habang ahlul ibadah dengan orang yang ada ibadat, orang yang buat ibadat dengan orang yang ada ilmu. Tu beza tu. Orang kaki ibadat ramai, tapi orang yang ada ilmu tentang ibadat yang tu tak ramai. Kan? Baik. Jadi dia ni sudah digoda, ada 3 benda. Kan? Orang perempuan ni sajalah goda dia apa semua, tak makan godaan. Jadi perempuan tu kata, lah ni ada 3 benda hang nak kena buat: berzina,
bunuh orang ataupun minum arak. Dia duk fikir kalau berzina aku dengan orang, kalau bunuh orang aku dengan orang, dia kata. Jadi kalau minum arak aku seorang, dia kata. Jadi dia pun memilih untuk nak minum arak. Tu cerita dia macam tu lah. Kan cerita dia macam tu, saya ringkaskan. Maka tak kalau minum ia akan arak itu, maka mabuklah ia. Maka diperbuatlah zina dengan perempuan itu dan dibunuhnya lah akan budak itu sebab mabuknya. Maka sebab itulah maka dinamakan akan minum arak itu, iaitulah ibu segala maksiat. Rupanya dia silap pilih. Kan? Dia tak tahu kata minum arak tu lagi besar. Bila buat minum arak, ibu segala maksiat, maksiat hak lain nanti akan dia buat. Walaupun hak lain dia tak buat. Kan? Jadi itulah beza ada di antara ahlul ibadah dengan orang yang ada ilmu. Dan fikir-fikirlah oleh kamu wahai sekalian sanak saudara yang beriman. Ni nasihat pengarang kita ni. Tak kala ia minum laki-laki itu akan arak, maka diperbuatnya lah dosa yang terlebih besar daripadanya, iaitu zina dan membunuh orang. Maka jauhilah oleh kamu akan arak itu, kerana bahawasanya tiada berhimpun ia dengan iman sekali-kali selama-lamanya. Siapa yang minum arak memang tak ada iman di saat itu. Kan? Wallahu ta'ala a'lam. Kita mau dekat tu tak mahu tuan sekalian saja lajak sikit ni. Baik, al-babur rabi' fi 'uqubati zina. Lepas ni kita akan jumpa bab yang keempat pada menyatakan berzina, dosa zina. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.